panjang dia 250 kilometer. Ya. So tempat dia orang berehat ataupun dia orang ini makan minum dan meeting apa semua di tingkat yang pertama. Cuma kat tingkat ni tidak selamat bila kena bom. Di sebab tu bila kapal terbang nak balik bom daripada atas, dia orang bagi sering lah. Semua turun ke tingkat ke bawah. Ya. Dan tingkat yang kedua dia hanya tempat untuk laluan jalan saja. Ya. Jadi di sebab tu dia orang kurangkan udara, jadi di bawah tingkat yang ketiga ni tidak lama duduk ke bawah sana. Ya. Bila ada kapal terbang nak balik bom ya, baru dia mula turun ke tingkat yang ketiga. Ya. Ni lumba-lumba dia ada connecting udara kan. Dia satu bulu yang besar yang kita nampak ni kan, bulu tu dia connecting turun ke bawah. So tempat dapur tadi yang kita tempat kan, ada tempat masak dapur. So daripada dapur tempat keluar sampai tempat keluar asap ni kan, dia buat banyak lagi lubang-lubang ni supaya asap daripada satu lubang ke satu lubang dia akan terpecah. Dan bila dia keluar dia akan slow dia kecil. Sebab dalam hutan tempat mana ada asap kat situ ada orang hidup kan, dia kena baling bom. Sebab tu tempat keluar asap dia buat jauh daripada dapur, lebih kurang dalam 100 meter. 100 meter jauh daripada dapur. Dan lagi pun dia satu hari dia hanya masak satu kali saja pada waktu awal subuh. Ya masa tu gabus banyak kan, campur dengan gabus tidak memeriksa berbusuk. Ya setiap hari hanya masak sekali saja. Ya dekat sini dia ada sampai ke Sungai Segar kan, connecting sampai ke Sungai Segar macam kita nampak tadi di tempat yang laluan naskah yang kati train tu kan. Sebelah kiri dia sambung sampai ke Sungai Segar. Macam mana dia keluarkan? Ya ni dia ada lubang masuk. So daripada tempat ni dan tempat connecting dia tidak jauh. Ya air tu. So mata air dia dah sukatan kan, dah ada sukatan mata air hanya setakat ni kan. So bila daripada atas jadi air hanya sampai kat sini, tak boleh naik ke atas. Ya. Jadi biasa bagi musuh kalau dia terjumpanya lubang untuk masuk dalam terowong tu kan, walaupun kadang-kadang dia orang tak boleh masuk, so dia pump juga air ataupun gas kan, ataupun yang asap apa semua kan. Ya bila dia pump masuk, jadi dia orang akan mula start tutup pada tingkat yang pertama ni. Jadi air tak boleh turun ke bawah, dia orang lari masuk ke tingkat yang kedua dan ke tingkat yang ketiga dia tutup balik ya tempat yang air masuk tu untuk air tu keluar ke tempat lain pula. Ya tak boleh masuk ke dalam sana. Ya kadang-kadang orang mereka dia terjumpanya tempat yang keluar asap ataupun tempat yang busuk tu kan untuk memberikan udara tu kan. Dia bukanya yang penutup tu kadang-kadang kena bom pula. Ya. Itu cara dia. Nah, macam kita dengar yang tadi dia beritahu kan, kita beritahu kan. Kenapa mereka guna juga anjing untuk kesankan bau Indonesia kan, ataupun orang Vietnam tidak dapat bau kan orang Vietnam. Disebab apa? Tak. Dia orang kolek yang ambil baju uniform orang Amerika yang mati tu kan, dia potong kecil. Ya. Dia letak tepi-tepi lubang-lubang yang institusional ataupun yang tempat yang busuk-busuk yang diguna bawa udara tu kan. Yang ni anjing dia kesan sama dengan Amerika. Jadi dia akan pergi ke tempat lain sama. Yang kedua dia akan letak lada hitam memberikan anjing dia bersih. Jadi kadang-kadang Amerika dia heran juga kan kenapa anjing dia tak dapat kesan, kena bersen gitu kan. Nampak-nampak lubang tak berani nak cek, takut ni lubang ular. Kan yang pertama. Okey. Kadang-kadang dia orang berani juga buka nanti buka penutup kena bom. Kan. Okey. Kadang-kadang dia dapat buka masuk buka keluar tapi hanya nampak sebatang bulu yang memberi udara. So dia orang tahulah orang duduk kat keluar tapi tak boleh masuk. Kenapa? Sebab terlalu kecil daripada dia besar. So dia pump gas, pump air, pump angin air yang asap masuk kan. Jadi dia tutup yang tingkat pertama untuk keluar ke tempat lain. Itu cara dia. Ya walaupun dalam terowong dia masih lagi buat perangkap bamboo trap macam kita nampak kan. Contohnya kan. Banyak lagi dia buat daripada bamboo trap. So disebab pada zaman perang dengan Vietnam bukannya American saja. Ada tercampur masuk dalam American, contohnya macam Filipina atau Thailand, ya China tu, ya yang bawah-bawah American punya, ya. Jadi bila masuk, walaupun dia orang badan kecil kan, boleh masuk tapi tak kena jalan. Kadang-kadang gigi tak ada jalan keluar, kan? Air tersesat banyak macam lubang semut ke bawah terowong ke sana.
So susah bagi dia orang lah. Kan? Kadang-kadang dia orang boleh masuk nak tembak depan tak boleh sebab buat apa, dia buat connecting tu cara zigzag. Kan? Bila dia turun dia lepas corner, jadi musuh turun ikut kan, dapat turun ikut tapi tak boleh tembak secara straight. Kan? Tak kena disebab dia orang dah corner. Sebab tu dia selalu dia buat connecting zigzag. Ya, dia tak buat straight. Kalau dia buat straight, dia turun, jadi musuh tu dapat turun, tembak tu terus kan kena. Ataupun baling bom terus kena kan. Jadi disebab tu dia buat zigzag. Ya. Jadi disebabkan kurang udara, setiap 15 meter sampai 20 meter dia akan buat satu tanah busur untuk memberi udara ke bawah. Itu cara dibuat Pada tahap dia menggali di 250 km ni lebih kurang dalam 20 tahun. 20 tahun start daripada 48 sampai 68. Ya. Tapi sebelum perang dengan Amerika yang lubang yang besar-besar macam ni kan. Pada zaman perang dengan Perancis lagi dah ada. Dia orang dah pun dah buat menggali kan lubang macam tu. Tapi pada sampai zaman perang dengan Amerika barulah dia orang buat connecting. Ya, di antara satu sama lain. Ya, dulu dia buat lubang besar ni untuk menyurut diri daripada musuh Perancis saja. Sampai perang dengan Amerika, campur dengan orang komunis di utara datang, dia orang campur buat connecting lebih kurang dalam 250 km terbagi kepada 3 level. Ya, level yang pertama ni dia hanya boleh tahan keberatan kereta terbang dengan peluru-peluru yang kecil saja. Dan level yang kedua dia boleh bom yang sederhana lah. Tapi level yang ketiga yang paling selamat. Tapi bila masanya yang nak orang terbang datangnya banyak kan ramai, dia akan berkumpul ke tempat yang 3 segi ni yang paling selamat kan, bom dia tak boleh hancur masuk ke sana. Okey, itu semuanya dia menggali lubang dengan tangan ya, tak ada manual ya, memang tak ada mesin pada awal satu. Soalan sebab kecil ni dengan macam ni, satu grup lebih kurang dalam 4 ataupun 5 orang ya. Okey, so tanah yang digali tu dia akan buang ke sungai ataupun sawah padi ataupun merata balik bom. Okey, dan orang Vietnam mati pada zaman perang dengan mereka lebih kurang dalam 3.300.000 orang. Ya, dan 500.000 orang yang kena bom orek. Ya, macam gaya beritahu kan, masa tu memang zaman perang tu semua hutan cuci tanah kan terbakar habis. Ya, jadi sebab tu kita nampak pokok semua ni kecil-kecil ya, baru ditanam balik. Ya, ditanam balik, dibangun balik yang kawasan sana dulu. Kalau tidak, hutan yang asal memang bukan pokok kecil-kecil macam kita tengok nampak gitu ni kan. Ya, besar-besar dan tak adalah bersih macam ni sebab untuk pelancong kan. Ya, dulu memang semua di bawah tu daun kayu. So tempat entrance to the tunnel apa semua hanya orang Vietnam, guerrilla soldier yang kenal. Tempat mana ada lubang entrance to the tunnel kan. Yang ni kadang-kadang orang utara pun tak kenal. Sebab tu pada setiap 10 orang dia perlu kepada orang guide di sebelah selatan ni, orang wanita. Ya, tugas wanita wanita di Vietnam ni, ini tugas dia untuk bawa jalan-jalan yang pertama, dan yang kedua memasak kan. Ya, dia akan pergi kepada grup punya. Satu grup 10 orang seorang wanita. Pada waktu siang hari dia orang wanita balik kampung, ambil yang information daripada pegawai ataupun macam-macam lah tugas dia, dan dia hubungi di antara satu sama lain. Lepas tu pada waktu malam dia datang balik kepada grup dan sebarkan apa tugas grup dia kena buat hari ni. Lepas tu dia akan masak pada awal waktu pagi. Selepas masak dia akan balik kepada kampung. So masa tu kita nampak kan pada tempat yang kita berehat tadi ada dua uniform sama uniform yang hijau untuk pakai waktu hari ataupun hitam untuk wanita pakai tadi kan, iaitu black pajama pakai pada waktu malam ya, untuk campur dengan kegelapan. Dan biasa bagi orang yang pertanian di Vietnam dulu memang semua pakai black pajama banyak kan, untuk buat tanam padi mereka kan. Jadi dicampur dengan orang rakyat biasa. Last kali mereka sebelum keluar daripada tunnel tak dapat berperang dengan Vietnam kan, tak jumpa orang, turun kena tembak tapi tak jumpa orang. Ya, last kali dia jumpa orang biasa pun dia tembak juga. Orang rakyat biasa pun dia tembak sebab tak dapat fighting dengan ni musuh. So dia buat macam mana kan, mati banyak tapi tak nampak musuh untuk dia tembak. Sebab tu jumpa dengan rakyat pun dia tembak. Dah banyak kena takut sangat Okey. Dan lagi last kali baling bom.
Ya, bom apa semua. Setengah juta tan bom dibaling kat kawasan cuci tangan. Setengah juta tan bom Yang paling dahsyat yaitu bom kimia, bom oren. Ya, walaupun dia orang kena tapi memberikan kesan kepada beberapa generasi kemudian sampai sekarang masih chemical lah. ya. Yang chemical punya. Ya, sekarang lagi masih ada yang terkena dengan bom. Kesan bom. Ni ada kali kita ni, jalan-jalan ni. Ada. Okey. Ni bom ke? Berapa tahun ya masa peperangan tu berapa lama? Lebih kurang perang dengan mereka lebih kurang dalam 30 tahun. 30 tahun. Ya. Lama. Ya. Sebaya dengan saya. Ini tahun 75 dan merdeka berapa satuan di antara selatan dengan utara. Ya, dulu Vietnam terpecah jadi dua kan, utara dengan selatan. Selatan. Utara tu Hanoi dan Saigon ni sebelah selatan. Dan sampai tahun 75 dan merdeka dan persatuan di antara satu sama Tapi lain. dia lari tahun 75 tu. Ya, tahun 75 Dia lari kat Ya. kampus saya kat tengah. Terengganu tu yang saya tahu. Ya, jadi masa perang tu banyak juga orang Vietnam ataupun orang Melayu campak lari dari keluar daripada tanah air. Sampailah ke Pulau Pidung apa tu kan. Kalau dia dekat rumah ni, dekat kampung kita lah. Banyak kat Oh. situ. Okey. Ni kawasan yang peta ni kita nampak ni kawasan perang tu tempat yang merah yang kena bom tu yang perlu kuat kena. Dan biru-biru ni tempat yang kem-kem askar American Bay ni. Ya. Okey. Dan kat sini sebenarnya dia ada buat 3 tempat yang besar macam ni. Tapi yang dibenarkan untuk kita masuk pelancong hanya ada satu tempat lebih kurang dalam 5-6 km yang kita boleh lawat saja. Banyak lagi besar ke tempat. Sebenarnya banyak. Ya. Yalah. Okey. 250 tu kan. Ya. 250 km dan terbagi kepada 3 level. Ya. Dia yang lari-lari tu dia yang kaya kan. Ya, biasa bawa ikut mas. Kalau apa katakanlah duit. hanya Melaka KL ulang alik. Okey. Yalah, satu level tu 3 level lah.